Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddini. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah pada kali ini ataupun pada sesi kali ini kita akan memulakan sesi perbincangan mengisi slot Terbawi Talk yang telah pun dianjurkan oleh Muassis TV sebagai tatapan kita bersama sewaktu kita berada di dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini untuk sama-sama kita manfaatkan waktu kita. Jadi bagi slot Brunch with Quran ini, kita akan sama-sama berdiskusi membincangkan satu topik yang berlandaskan sebuah buku yang telah pun diterbitkan oleh syarikat penerbitan Muassis, iaitu buku yang bertajuk Interaksi dengan Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, topik ini begitu penting dan bukanlah topik yang baru, kerana perbincangan sekitar tema berinteraksi dengan Al-Quran ini telah pun menjadi topik perbincangan yang disebarkan secara meluas sejak daripada zaman silam lagi. Telah banyak ulama dan juga para asatizah telah menulis, berdiskusi, berbincang dan berkongsi kepada kita tentang topik ataupun tema tentang interaksi kita dengan Al-Quran. Adapun begitu, kali ini kita akan melihat secara khusus beberapa poin yang telah pun dikemukakan di dalam buku Interaksi dengan Al-Quran ini untuk sama-sama kita amati dan juga cuba untuk baiki hubungan kita dengan Al-Quran berdasarkan poin-poin yang telah pun dinyatakan, dikemukakan dalam buku ini. Sebagai permulaan, saya akan berkongsikan kepada semua beberapa sorotan daripada ayat Quran untuk kita sama-sama tekuni dan tengok ayat-ayat ini, kenapa sebenarnya topik ini sangat penting untuk kita sama-sama pelajari dan hadam. Semoga kita boleh amalkan selepas ini. Dalam satu ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam ayat ini Allah SWT berfirman, mafhumnya ialah dan dialah wallazi ba'atha fil ummi, yang telah membangkitkan di dalam satu kaum yang ummi, iaitu kaum yang buta huruf, yang tidak boleh membaca, seorang rasul dari kalangan mereka, yang bertujuan rasul itu dibangkitkan ialah yatlu alaihim ayatihi, yang mana tugas rasul yang dibangkitkan kepada kaum berkenaan ialah pertama sekali yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah SWT kepada mereka, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, mentazkiyah mereka ataupun mensucikan mereka dan juga mengajarkan mereka itu hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di dalam ayat ini Allah SWT bercerita tentang kondisi umat masyarakat Arab yang berada di sekitar Nabi SAW sebelum Nabi itu diangkat menjadi seorang Rasul, sebelum menerima wahyu. Jadi perkataan dhalalil mubin itu menjelaskan sifat mereka secara umumnya. Jadi kita boleh bayangkan bahawa Al-Quran memberi gambaran ataupun memberi gelaran bahawa mereka ini sebelum diberikan Islam berada dalam keadaan dhalalil mubin. Apakah yang dimaksudkan dengan dhalalil mubin? Dhalalil mubin itu secara bahasanya bermaksud mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi ketika Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul, pada waktu itu masyarakat berada di dalam keadaan kesesatan yang nyata. Yang menariknya, pada ayat yang lain Allah SWT juga berfirman menjelaskan ciri-ciri para sahabat ini yang telah pun dibina, ditarbiah oleh Rasulullah SAW, dan mereka diberi gelaran yang lain, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalianlah khaira ummah, iaitu umat yang terbaik. Kita melihat dua ayat ini ada perbezaan. Ketika mereka
belum lagi menerima Rasul, mereka ini berada dalam keadaan sesat yang nyata. Tetapi sebaik saja ataupun setelah mereka melalui satu fasa bersama-sama dengan Rasulullah SAW, melalui fasa-fasa tarbiyah hampir 23 tahun lamanya, akhirnya mereka telah berubah menjadi satu kaum yang terbaik. Kita tidak pernah mendengar di dalam ayat yang lain ataupun dalam sirah-sirah umat terdahulu Allah SWT memberi gelaran khairul umat kepada umat-umat yang lain ataupun pada kaum-kaum yang lain, melainkan gelaran ini begitu istimewa hanya diberikan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi boleh kita buat kesimpulan sini, dengan diutusnya Rasulullah SAW ini, Rasulullah SAW telah berjaya mengubah keadaan masyarakat Arab ketika itu daripada keadaan dhalalil mubin sehingga mereka menjadi khairul ummah. Persoalannya, bagaimana Nabi telah pun membuat perkara ini menjadi possible dalam tempoh waktu yang tidaklah begitu lama, dan Nabi hanya berbekalkan dengan Al-Quran, kerana ketika itu tidak ada tools ataupun teaching tools ataupun tarbiyah tools yang lain. Nabi hanya diberikan Al-Quran sebagai modal untuk mengubah masyarakat ketika itu. Ini bermakna sebenarnya Al-Quran yang berada pada tangan kita hari ini adalah Al-Quran yang sama yang diterima oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak ada penyelewengan, tidak ada pengubahan, Al-Quran yang sama. Tetapi kenapa bila kita membaca Al-Quran hari ini, keadaan kita tidak seperti mana keadaan para sahabat? So, satu soalan yang patut kita tanya pada diri kita, mungkin ada sesuatu yang tidak kena pada hubungan kita dengan Al-Quran. Ada sesuatu yang tidak betul pada interaksi kita dengan Al-Quran, menyebabkan bila kita membina hubungan dengan Al-Quran, apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran, kesannya tidak sama seperti mana para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga mereka lahir sebagai satu kaum yang terbaik yang diiktiraf oleh Al-Quran. Maka dalam siri ini kita akan membincangkan beberapa tips tentang bagaimana kita nak memperbaiki dan menambah baik hubungan kita dengan Al-Quran untuk menghidupkan kembali interaksi kita dengan Al-Quran, menghangatkan kembali hubungan kita dengan Al-Quran. Secara umumnya terdapat 5 poin yang telah pun dibincangkan dalam buku ini yang akan kita kupaskan secara lanjut di dalam siri-siri video yang seterusnya. Tetapi saya akan ringkaskan 5 poin itu. Yang pertama ialah topik yang pertama kita akan bincangkan, iaitu merasakan Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Yang kedua, kita akan bincangkan topik hubungan dengan hati. Yang ketiga, kita akan bincangkan topik bahasa Arab. Yang keempat, kita akan bincangkan topik latar belakang penurunan ayat Quran. Dan yang paling akhir, topik yang paling penting dalam pembincangan kali ini ialah topik iaitu siapakah kita ketika kita menerima Al-Quran ini. Okey, kita akan teruskan sesi ini. Jangan ke mana-mana. Sila pastikan anda setia mendengar video ini di masa yang akan datang.